Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Arianda, nombor matrik CB20052 daripada Teknologi Pembinaan Bangunan FPTV. Abstrak bagi kajian ini ialah struktur diri manusia terdiri daripada dua elemen utama, iaitu fizikal lahiriah dan batiniah. Domain perbahasan tentang kehidupan selepas mati antara pelbagai kaum dan agama menyentuh aspek dalaman yang gaib dan bersifat subjektif. Perkara ini menarik minat dan fokus untuk membahaskan dan mengkaji tentang pandangan kehidupan selepas mati oleh pelbagai kaum dan daripada pelbagai sudut. Objektif penulisan makalah ini ialah untuk membahaskan tentang kajian pandangan pelbagai agama terhadap kehidupan selepas mati berdasarkan perspektif agama, falsafah dan budaya dunia dalam rangka surutan kajian-kajian kesusataraan dan soal sidik yang diedarkan. Kajian ini dijalankan berasaskan pendekatan kajian kualitatif, data-data utama diperoleh daripada tesis, disertai dengan bacaan artikel yang boleh dipercayai, serta borang soal sidik yang dihasilkan. Isu-isu yang dibangkitkan tentang kepercayaan alam selepas mati adalah berhubung dengan aspek kewujudan, asal penciptaan, pengaruhnya kepada jasad, karakter roh dan keabadian roh selepas mati serta ritual penujaan roh tertentu. Namun, kajian ini merumuskan bahawa masih terbuka lagi pelbagai ruang dan kelompongan dalam membahaskan tentang roh, khususnya daripada aspek kebudayaan yang perlu ditampung dalam kajian-kajian mendatang. Pendahuluan bagi kajian ini ialah kematian merupakan perkara yang sudah pasti berlaku dan dipercayai oleh kebanyakan agama yang wujud di dunia ini. Sebagai umat manusia yang masih bernyawa, kematian merupakan proses terakhir yang akan dialami oleh setiap individu di alam dunia ini. Ilmu metafizik adalah salah satu cabang ilmu falsafah yang membincangkan mengenai perkara-perkara yang melampaui alam fizik. Menurut Aristotle, ilmu metafizik adalah ilmu yang membahaskan tentang hakikat segala sesuatu perkara atau benda. Day of the Dead adalah salah satu upacara sambutan masyarakat Meksiko di mana ahli keluarga yang masih hidup akan mengenang kembali nenek moyang yang telah meninggal dunia melalui pelbagai cara seperti menghidangkan makanan, menggantungkan gambar mereka serta menaburkan bunga marigold sebagai pemandu arah roh kepada kediaman mereka. Suasana unik yang masih lagi diamalkan sehingga kini dipilih sebagai latar belakang filem Coco yang memberi inspirasi untuk kami membuat kajian tentang pandangan kepelbagaian agama terhadap kehidupan selepas mati melalui tontonan filem animasi itu sendiri. Bahan bacaan seperti artikel yang boleh dipercayai serta soal selidik yang diedarkan kepada orang awam dan pelajar UTHM. Hasilnya akan terdapat pelbagai pandangan terhadap kehidupan selepas mati dari aspek keagamaan seperti agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu dan agama Sikh. Perkara ini dapat dirungkai melalui kajian yang dilakukan bagi mengelakkan persalahfahaman antara agama di mana kehidupan selepas mati ini adalah perkara yang sangat sensitif dan ianya kepercayaan terhadap agama masing-masing. Saya Nur Atika binti Faizul Kamal. Konsep Coco diilhamkan oleh percutian Mexico. Day of the Dead atau Dia de Muertos. Coco adalah filem fantasi muzik animasi komputer 3D Amerika 2017 yang dihasilkan oleh Pixar Animation Studios. Filem ini mengisahkan seorang budak lelaki yang berumur 12 tahun iaitu bernama Morgul. Dia mengidolakan Ernesto de la Cruz dan secara diam-diam mengajar dirinya untuk bermain gitar dari filem lama Ernesto. Pada Morgul mengabaikan bantahan keluarganya, dia ingin menyertai pertandingan pertunjukan bakat untuk hari orang mati. Dan yang telah dipecahkan oleh keluarganya, Morgul bercadang untuk memecah masuk ke makam Ernesto dan ingin mengambil gitar Ernesto itu untuk digunakan dalam pertunjukan itu. Tetapi setelah dia memetik tali gitar itu, dia menjadi haluan dan tidak dapat dilihat oleh semua orang. Namun Morgul dapat berinteraksi dengan kerabatnya yang telah mati dan yang berkunjung dari tanah orang mati. Jadi bermulalah kisah Morgul mengembara dan perjalanannya semasa di dunia orang mati, dan kisah ini menceritakan tentang suasana dan bagaimana wujudnya dunia selepas mati ini. Ilmu metafizik adalah satu cabang ilmu falsafah yang membincangkan mengenai perkara-perkara yang melampaui alam fizik. Kepercayaan bahawa adanya kehidupan selepas mati bukannya kepercayaan yang tidak diterima tanpa berfikir terdahulu. Ianya kepercayaan yang logik yang boleh diterima oleh akal.
Sains bukanlah sesuatu yang bersifat tetap dan boleh berubah-ubah pada masa yang akan datang. Sifat sains itu sendiri adalah teoretikal dan perkara yang bersifat teoretikal adalah tidak mutlak. Apabila sains juga tidak bersifat mutlak, ini membuktikan bahawa tidak semua perkara dalam Al-Quran yang masih tidak dapat dibuktikan oleh sains itu tidak saintifik. Kepercayaan tentang entiti gaib yang wujud bersama manusia dikatakan oleh para sarjana dan masyarakat di peringkat global. Rata-rata komuniti di dunia memiliki pegangan ajaran agama, cerita dari masa silam. Kepercayaan ajaran agama dan budaya ini diwarisi secara turun-temurun kepada generasi terkemudian. Tanpa menitik beratkan soal kesahihan dan kebenarannya, sebahagian isi kandungannya memperkatakan tentang asal kejadian manusia, kosmologi, alam, kepahlawanan, keluhuran nenek moyang, dan kemuliaan sesuatu suku dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mizatul Anisa Jualmi dan saya akan terangkan impak filem Coco kepada penonton. Ini adalah beberapa komen dan pendapat daripada beberapa pihak. Yang pertama adalah Amanda Ho yang merupakan pengarah dan pengasas jenama yang mengatakan filem ini bukan hanya untuk tontonan kanak-kanak, namun ia juga menjadi tontonan dewasa yang tertanya-tanya mengenai kehidupan selepas mati. Beliau juga membangkitkan statement Death is inevitable di mana pernyataan ini mengatakan bahawa manusia seringkali menganggap bahawa kematian itu merupakan satu pengakhiran yang tragedi. Namun, keunikan kepada filem syarikat pizza yang berjudul Coco ni telah menjadikan subjek kematian itu bukan sesuatu petanda buruk, namun diterjemahkan kepada satu semangat atau roh yang membimbing kita ke alam selepas mati. Seterusnya adalah jurnal dari Universiti Notre Dame yang mengatakan filem ini merupakan sejarah pertama studio yang menjadikan misteri kehidupan selepas mati sebagai titik plot utamanya. Filem ini membuatkan penonton untuk mempunyai lebih pemahaman dan mendapatkan maksud sebenar dalam menyimpan suatu barang milik keluarga mereka yang telah mati. Maka tindakan ini menjadi upacara keagamaan yang membantu beliau iaitu penulis untuk mempunyai pegangan bahawa kebangkitan semula itu wujud dan menghadirkan satu harapan untuk berjumpa kembali dengan keluarga yang tercinta. Terakhir adalah daripada Profesor Candy dari Universiti Baylor yang mengatakan filem ini merupakan pendekatan moden yang baru dan platform yang selamat bagi rakyat Amerika untuk mengulaskan tentang isu keagamaan dan alam gaib yang sentiasa menjadi perdebatan sensitif bagi golongan etis. Ini kerana rakyat Amerika amat mudah membuang agama institusi mereka sebabkan paradigma dan pandangan kepercayaan mereka berbeza. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Profesor Candy, rakyat Amerika ini terdapat pelbagai variasi imajinasi mengenai kehidupan selepas mati. Antaranya adalah ada yang beranggapan bahawa kematian itu merupakan satu keadaan di mana mereka berada di stadium yang besar dan orang-orang yang dikenali si mati akan melihat gambar-gambar si mati di skrin yang besar. Namun ada juga yang beranggap bahawa kematian itu merupakan keadaan di bawah sedar ataupun tidak sedar ataupun di atas satu awan yang besar. Maka filem Coco ini telah membuka ruang idea kepada mereka untuk melihat seperti mana kematian itu. Oleh itu, rumusan daripada perbincangan ini melalui analisa terhadap kesan yang diberikan kepada penonton, pendekatan kehidupan selepas mati yang digambarkan dalam filem ini memperluaskan lagi idea bagi membincangkan pegangan setiap insan yang pelbagai dalam menerima konsep kehidupan selepas mati dalam diri mereka. Hai, nama saya ialah Nivedita Parmesaran. Kad matrik nama saya ialah CP200054. Hari ini saya akan bentangkan tentang tradisi El Dia de los Muertos. Dia de los Muertos merupakan dikenali sebagai The Day of Death yang diadakan pada November 2 di Amerika Latin iaitu Mexico. Tradisi ini disambut untuk menghormati dan mengingati ahli keluarga yang meninggal dunia. Mengikut sejarah, tradisi ini disambut pada abad ke-16 oleh kerajaan Aztec. Masyarakat Meksiko menganggap berkabung merupakan satu tindakan yang tidak hormat terhadap orang yang mati. Masyarakat Meksiko percaya bahawa pada hari ini, iaitu Dia de los Muertos, roh akan kembali ke alam kehidupan. Terdapat beberapa elemen yang penting dalam tradisi Dia de los Muertos, antaranya ialah Sempakocil, Ofrendas, Calderas Catrina, Pan de Muerto dan All Night Graveside Vigil. Ini merupakan antara elemen yang penting di Dia de los Muertos. Sempakocil, Calderas dan Calacas, All Night Graveside Vigil. Sekarang saya akan bincangkan tentang metafizik dan Dia de los Muertos. Metafizik boleh dikaitkan dengan Dia de los Muertos kerana tradisi ini bertujuan untuk menghormati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Plato menyatakan bahawa kematian memberi kebebasan jiwa daripada jasad seseorang. Tradisi Dia de los Muertos bukan sahaja memberi peluang kepada masyarakat untuk mengingati, tetapi untuk menerima kematian merupakan sebahagian dalam kehidupan manusia. Mengikut masyarakat Meksiko, All Night Graveside Vigil merupakan masa penting untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga yang pulang ke alam kehidupan pada hari Dia de los Muertos.
Tradisi ini boleh dikaitkan dengan ilmu metafizik kerana masyarakat Meksiko mempunyai kepercayaan bahawa pada hari Dia de los Muertos, roh akan kembali ke alam kehidupan untuk melawat ahli keluarganya. Tambahan pula, roh yang penat akan menikmati hidangan yang disediakan oleh ahli keluarga dan juga mendengar sembahyang mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina binti Musa. Saya akan menerangkan tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi Dia de los Muertos. Menurut masyarakat Amerika, mereka percaya bahawa tradisi ini dapat mengingatkan semua orang tentang kehidupan manusia selepas mati. Mereka akan berdoa untuk keluarga dan rakan-rakan yang telah pergi agar dapat terus istirahat dengan tenang di sana. Tradisi ini juga telah dapat menyatukan kedua-dua dunia. Bagi masyarakat Meksiko, kontroversi tercetus di mana budaya Meksiko mentertawakan budaya yang terkutinya. Mereka anggap bahawa hari orang mati itu adalah kompleks kerana hari tersebut adalah untuk mengingati orang yang telah mati. Salah satu tradisi ini adalah dengan menyusun kaliberan sejarah atau menulis sajak tentang bagaimana seseorang itu mati ataupun mungkin akan mati. Bagi agama Buddha pula, peristiwa tertentu dikatakan berlaku setahun sekali kerana anggap bahawa untuk orang yang mati ia sangat aktif. Mereka akan melakukan makanan kepada hantu tersebut agar ia bertenang. Perjuangan semula seperti kehidupan selepas mati adalah perjuangan yang perlu diselesaikan, iaitu mencapai tahap nirvana. Bagi agama Kristian pula, mereka anggap bahawa kematian itu tidak lucu. Orang Kristian mengambil peduli dan mengakui sifatnya yang tenang dengan menunjukkan jalan baik agar terus percaya kepada kehidupan selepas mati. Rumusan yang dapat kita rumus adalah bahawa tradisi ini telah membawa kesan terhadap masyarakat dalam pelbagai agama. Dan ada kontroversi ialah budaya Meksiko mentertawakan tentang budaya terkutinya. Selain itu, mengikut pandangan agama Kristian, pendapat kematian itu tak lucu. Akhir sekali, pandangan agama Buddha pula menganggap perjumpaan semula adalah kehidupan semula dengan mencapai tahap nirvana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah dan rakan sekalian. Saya Nurina Aida binti Muhammad Guzaidi akan meneruskan perbentangan kepada pandangan agama terhadap kehidupan selepas mati. Pengenalan. Menurut GSS Data Explorers dari Universiti Chicago, ia merupakan angka statistik peratusan manusia yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai isu ini dan tiada pegangan yang tetap sama ada wujud atau tidak kehidupan selepas mati mengikut kaum. Maka dari angka statistik ini sedikit sebanyak memperlihatkan kehadiran pelbagai variasi pandangan manusia dan persoalan kepercayaan yang dipegang berdasarkan anutan agama mereka. Agama Islam. Agama Islam mempunyai pandangan yang terseri terhadap kehidupan selepas mati. Secara ringkasnya, Islam mempunyai kepercayaan kehidupan selepas mati iaitu bermula daripada roh ditarik daripada jasad seorang manusia. Ia akan bermula daripada alam barzakh, kemudian ke alam kebangkitan semula manusia daripada masyarakat dan seterusnya syurga atau neraka yang kekal abadi selamanya. Barzakh dari segi bahasa bermaksud pemisah. Menurut istilah syarak, alam barzakh ialah satu kehidupan di antara kehidupan dunia dan di akhirat. Manakala barzakh dari sudut istilah pula ialah kelinding hijab yang terdapat di antara orang mati dan orang hidup. Terdapat dua jenis roh, iaitu roh mu'ammah dan mu'azzabah. Mu'ammah ialah roh yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh menjawab soalan di alam barzakh. Manakala mu'azzabah, mereka akan memberi sesaan dan azab yang tidak terperi sakitnya. Bagi umat Islam yang melepasi ujian di alam barzakh, maka kuburnya yang sempit akan menjadi luas dan terbinalah taman-taman syurga yang serba indah lagi menarik. Bagi mereka yang bergolongan kufur, mereka akan ditempatkan di lubang-lubang neraka yang antara sisaannya menjadi makanan api neraka. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW memberikan panduan kepada umatnya dari hadis sebagai satu pedoman kepada umat Islam untuk melakukan persiapan awal sebelum melangkah ke alam barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Artika binti Muhammad Johan Nizam.
saya akan membentangkan tentang kepercayaan kehidupan selepas mati mengikut agama Kristian dan agama Buddha. Penganut agama Kristian percaya bahawa orang yang telah mati akan berada di dalam kubur dan menanti hari pembangkitan. Walaupun fizikal manusia sudah mati, tetapi dalam kepercayaan agama Kristian, mereka percaya bahawa sesuatu di dalam badan manusia yang dipanggil roh akan terus hidup. Kematian merupakan sesuatu perkara yang berlawan dengan kehidupan, di mana setelah seseorang itu mati, dia tidak akan dapat melihat, mendengar maupun berfikir, dan tidak ada langsung bahagian badan manusia yang hidup setelah dia mati. Kehidupan di dalam kepercayaan Kristian juga, kehidupan ini boleh diibaratkan sebagai api sebatang lilin, di mana api yang telah dipadam tidak akan pergi ke mana-mana dan ia tidak wujud lagi. Tapi dalam masa yang sama, apabila seseorang itu telah mati, nyawa mereka juga sudah tiada lagi. Seterusnya adalah mengikut agama Buddha. Penganut agama Buddha percaya akan reincarnation atau dikenali sebagai kelahiran semula. Ia berlaku sehingga segala ripaka atau juga dikenali sebagai karma seseorang itu selesai. Mereka juga mempunyai kepercayaan kepada alam roh, syurga dan neraka. Menurut ajaran agama mereka, manusia yang telah meninggal dunia, rohnya akan ke alam roh dan akan dihitung amalannya, lalu diberikan alam seterusnya bergantung kepada amalan mereka. Roh yang sering melakukan kebaikan dan tidak pernah melakukan dosa serta tidak terikat dengan karma akan diberi pilihan sama ada dia ingin tinggal di alam roh, masuk syurga, hidup di planet lain atau lahir kembali ke bumi. Namun begitu, jika roh tersebut sering melakukan dosa, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai hukuman dan dilahirkan semula selepas tempoh hukumannya tamat. Mereka juga mempunyai kepercayaan bahawa manusia yang dilahirkan sebagai binatang yang kotor dan busuk adalah mereka yang telah melakukan dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azura binti Abdul Halim. Nombor matrik DE200088 dan saya akan membentangkan tentang pandangan agama Hindu dan agama Sikh terhadap kehidupan selepas mati. Yang pertama ialah agama Hindu. Agama Hindu mempercayai kelahiran semula berlaku mengikut kasta berdasarkan perbuatannya dalam hidup sebelumnya. Kasta yang terdapat dalam agama Hindu yang pertama ialah kasta Brahman, iaitu kasta yang tertinggi, seterusnya kasta Kshatriya, kasta Vaishya dan juga kasta Sudra. Kehidupan selepas kelahiran semula adalah berdasarkan karma dan samsara. Karma samsara. Samsara merujuk kepada kitaran atau pusingan yang berterusan dan samsara pula merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya boleh dilabelkan mengikut punya dan papa. Punya ini bermaksud perbuatan baik, manakala papa bermaksud perbuatan yang tidak baik. Kelahiran semula akan berulang sehingga mencapai moksha. Moksha dicapai apabila sudah terlepas dari karma samsara. Moksha ini di mana roh akan bersatu semula dengan Tuhan, ataupun ada yang berpendapat roh akan bertukar menjadi makhluk rohani. Seterusnya adalah untuk agama Sikh. Agama Sikh tidak mempunyai kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati. Tetapi penganut agama Sikh percaya bahawa setelah manusia mati, roh tersebut akan bergabung dengan alam semula jadi. Agama Sikh juga tidak mempunyai kepercayaan terhadap syurga dan neraka, tetapi mereka mempercayai perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan sepanjang hidupnya. Suatu upacara meditasi juga akan dilakukan bagi tujuan untuk memberi jiwa pengalaman di alam kebenaran, iaitu sakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurisa Izwina binti Khairul Azwan. Nombor matriks AP20170. Kita bermula kepada hubungan antara filem animasi Coco dan perkaitannya dengan kehidupan selepas mati. Hubungan metafizik. Tradisi. Maksud tradisi adalah tradisi yang kekal sebagai bahagian penting dalam masyarakat. Tradisi juga adalah cara kumpulan tertentu melakukan perkara-perkara dan penjelasan di belakangnya yang mentradisikan sesuatu faham atau pemikiran. Sebagai contoh, tradisi Meksiko iaitu Pesta Day of the Dead yang dipaparkan dalam animasi Coco. Agama Buddha adalah satu sistem kepercayaan yang harmoni dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Agama juga adalah fenomena masyarakat, boleh dikesan oleh fenomena seperti perlakuan, pernyataan, sikap atau benda-benda material. Sebagai contoh, kepercayaan agama Islam terhadap kehidupan selepas mati adalah tentang alam barzah ataupun alam kubur.
Kaitan antara dua perkara ini adalah tradisi Mexico iaitu pesta Day of the Dead adalah amalan yang tidak diwajibkan dituruti, manakala berbeza dengan agama yang mempunyai pegangan yang kuat dan wujud bukti serta kesahihannya yang nyata seperti yang tertulis di kandungan Al-Quran atau kitab Bible. Kita beralih pula kepada pengaruh filem animasi Coco kepada masyarakat China mengenai pandangan kehidupan selepas mati. Menurut Gesong, sebelum mengenali filem animasi, berpakaian seperti hantu atau roh adalah pantangan terbesar mengikut bapanya. Tapi kini setelah dia dewasa, tiada sebab untuk melarang anaknya berpakaian sedemikian. Bagi Wang Wei pula, sebelum anak-anak takut dengan gambar kerangka pada poster animasi Coco, tapi apabila terdedah dengan cerita-cerita hantu barat, memberi kesan terhadap pemikiran Wang Wei untuk tidak takut kepada hantu atau roh. Dan dia juga mendidik anak-anak dia untuk melakukan sedemikian. Sekian daripada saya, pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya yang lain. Kesimpulan kajian ini adalah makalah ini bertujuan untuk membahaskan tentang perspektif agama, falsafah dan budaya dunia tentang tema yang dipilih iaitu pandangan pelbagai agama terhadap kehidupan selepas mati. Berdasarkan perbahasan tentang kehidupan selepas mati daripada pelbagai perspektif dan sorotan kajian-kajian di atas, dirumuskan bahawa antara fokus pembincangan tentang pandangan pelbagai agama terhadap kehidupan selepas mati adalah berdasarkan kepercayaan dalam agama, falsafah, kebudayaan dan adat Lesam. Perbincangan turut meliputi kebudayaan Melayu dan kaum-kaum di peribumi di negara ini. Justru perbahasan tentang kehidupan selepas mati dan jiwa manusia bukanlah bersifat eksklusif dalam lingkungan mana-mana kelompok, dan perbahasan tentang masih diteruskan sehingga zaman mutakhir. Masa terdapat lagi kepercayaan dalam agama, falsafah dan budaya dunia yang perlu ditinjau dan diteliti oleh para pengkaji dalam kajian-kajian akan datang. Dalam konteks negara ini, masih terdapat bangsa dan suku kaum yang masih belum ditonjolkan aspek kepercayaan dan kebudayaan tradisi mereka tentang roh.